Uh, Salam sejahtera. Hello Don. How you doing? Yeah, Don. Just today I giving some tips to 10 tips to the beginners how to get to play guitar well, to able to play guitar. Tips for the beginners. Example like try to finish the song. For the first, try to finish the song. Choose a song that suitable for beginners. And number two, try to get a proper on the sound, to get the sound balance and timing, all these things. But I will do it in the Bahasa Malaysia. So Bahasa Malaysia is our national language here. So more people can understand and can understand what I say, especially from a rural area. So which we speak Bahasa Malaysia, they will understand more. Okay, salam sejahtera kepada semua. Sekarang ada 7 orang masuk dah. Nama saya Lau daripada Guitar Store. Apa khabar semua ya? Cuaca sangat panas hari ini ya. Okay, hari ini saya ada saya ada 10 tips ya, 10 tips untuk beginner, untuk bagi mereka tips untuk macam mana nak menjadi seorang gitaris yang bagus, menjadi seorang gitaris yang berjaya. Hai semua ya. Jadi saya ada 10 tips untuk diorang. Jadi diorang boleh terutamanya yang beginner ya, beginner yang maksudnya orang yang baru belajar lah ya, baru belajar. Dia harus ada 10 tips inilah ya, untuk pegangan ni lah. Jadi dia orang baru dapat belajar dengan betul dan ada konsep ya, ada konsep lah. Jangan belajar membabi buta. Itu bunyi macam kasar sikit tapi itu bahasa lah ya, bahasa keumpamaannya. Jadi okay, sekarang kita start dengan yang pertama, iaitu complete your song every time you practice ya. Maksudnya kita setiap lagu yang anda practice, anda cuba habiskan lagu itu ya. Ini untuk beginner ya, beginner. Jadi maksudnya kalau beginner yang baru nak belajar gitar, belajarlah lagu yang untuk beginner ya. Kejap. Ni muzik ni kuat sangat. Belajarlah lagu untuk beginner. Jangan belajar lagu yang bukan untuk beginner. Jadi kalau kamu beginner, belajarlah lagu untuk beginner. Macam lagu-lagu yang simple lah ya, simple. Jadi bila belajar lagu tu, habiskan lagu tu. Jangan belajar sikit, berhenti, belajar sikit. Lepas tu cuba hafalkan lagu tu, memorize lagu tu. Itu penting ya. Itu yang tip pertama. Jadi maksudnya kalau orang yang baru nak belajar gitar ni, disarankan belajar lagu yang sesuai untuk beginner. Tak apa nak belajar lagu rasa sayang ke apa ke, tak ada masalah ya. Belajar mengikut kamu punya level. Jangan straight away nak belajar lagu gitar terus belajar nak belajar Steve Vai pula. Itu mampus. Macamlah kau tengah baru belajar kereta. Kau belajar kereta, tiba-tiba kau nak pergi naik bukit, naik bukit yang macam apa, Batang Kali semua, tu tak boleh. Tu dia ada caranya. Orang yang beginner dia bawa cara beginner dekat-dekat ya. Sama juga gitar ya. Itu yang pertama, iaitu habiskan setiap lagu yang anda belajar dari A sampai Z, habiskan dia. Jangan berhenti separuh jalan boleh tu buat lagu lain. Habiskan betul, hafalkan lagu tu, hafalkan, cari lagu yang untuk beginner ya. Jadi yang pertama ya, iaitu habiskan belajar lagu yang sesuai untuk beginner ya. Yang kedua, keluarkan gitar anda daripada hard case. Kalau ada hard case ke, ada back ke, keluarkan gitar anda macam ni. Jadi kita tengok kat luar ni, kat luar ya.
Nampak? Keluarkan gitar anda daripada hard case. Keluarkan. Pergi beli stand. Beli satu gitar stand. Letak gitar kat luar. Kenapa? Statistik menunjukkan orang yang selalu simpan gitar dalam hard case, dalam bag, dia memang jarang nak main lah. Dia nak main pun dia ada main. Dia memang ada main, tapi dia keluarkan, dia masuk balik. Itu memang dia punya ratio dia memang kurang ya. Tapi orang yang letak gitar dekat luar ni, dia just pegang, ambil, main terus. Itu yang penting ya. Beli stand. Stand pun tak berapa banyak sangat ya. RM30, RM35, RM40 yang bagus sampai RM100 ada. Letak luar. Jadi itu dia punya tips ya. Untuk yang pertama tadi ialah belajar lagu yang untuk sesuatu begini. Yang kedua, letak gitar anda dekat luar. Jadi dekat luar, biar gitar itu available untuk anda. Anda main, angkat terus. Okay? Itu yang tips kedua ya. Saya tengok siapa yang ada kat sini. Saya say hello to you, Muhammad Nazri. Apa khabar? Nazri. Wichun Paul, how are you? Matthew Raj, how are you? Chung Xiong Teo. Chun Xiang Teo is my friend lah. Halo. Ni tulisan Jawi tak boleh baca ni. Don daripada Amerika. Apa khabar semua ya? Okey, sekarang saya teruskan lagi. Jadi yang itu yang kedua ialah keluarkan. Untuk ini tips untuk beginner ya. Keluarkan gitar anda, letak dekat luar. Letak dekat stand. Ya. Dia jatuh. Okey. Okey, tips yang ketiga ialah dapatkan bunyi yang bagus. Misalnya kalau anda tekan apa-apa chord, G ke, E minor ke, pastikan bunyi dia bagus. Bagus bunyi dia. Tak ada cacat, tak ada kekurangannya. Maksudnya kalau main, jangan macam bila main string yang keempat tak ada bunyi. Itu dah tak ada masalah. Jadi pastikan setiap bunyi itu dia keluar. Ya, dia keluar ya. Dia keluar dan setiap bunyi itu keluar dia kena balance ya. Ya. Ni. Balance ya. Jangan macam balance. Jangan kuat sangat. Jangan soft sangat. Dia sedang-sedang. Maksudnya pastikan anda dapatkan bunyi yang balance dan tak terlalu kuat. String yang even. Setiap bunyi sama. Setiap string yang ke-6. Jadi pastikan semua sama. Dia bunyi sama ya. Kekuatan dia sama. Tak ada yang kuat, tak ada yang terlalu lembut. Balance ya. Itu ialah yang ketiga ya. Maksudnya make a nice sound ya. Make a nice sound to your guitar ya. Make a nice sound ya. Itu yang ketiga ya. Yang keempat ialah timing ya. Timing. Belajar gitar, belajar lagu, pastikan timing itu betul. Ya. Macam timing dia punya, kalau ada beat, ada 4 beat, 1, 2, 3, 4. Teng, 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 strum ya, teng. Timing dapat pastikan timing itu betul. Jangan kebatai aja ya, tak kena timing itu betul. Itu yang tips yang keempat ya. Tip keempat, timing kena betul. Ceng. Dapatkan metronom. Metronom ialah benda untuk kita buat kira dia punya timing ya. Tuk timing. Music kalau tak ada timing tak boleh ya. Habis, hancur ya. Dia timing 3-4 time ke, 4-4 time ke, 2-4 time ke, 6-8 time ke, dia ada timing. Gunakan metronom, gunakan jiwa anda, heartbeat untuk kira juga. Tuk. Built in
built-in kau punya body, built-in dia punya timing. Tut 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 tut, ada timing, nampak? Timing ya. Ataupun ada setengah orang digunakan dia punya kaki untuk buat dia ada kira untuk ya. Kita boleh goyangkan body kita pun okey juga misalnya. Satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga. Timing ya, very important ya timing ya. So timing bila main music, pastikan timing anda tak lari. Ya, untuk tips untuk orang yang baru nak belajar gitar, orang yang baru nak berkecimpung dalam main gitar. Tips yang saya bagi ini ya, tips ya. Yang kelima ini sangat bagus. Ini confirm sangat bagus ya. Ini dia terjadi kepada diri saya juga. Rekodkan lagu anda yang anda main. Rekodkan lagu yang anda main. Ya. Lepas tu kamu dengar balik, kamu tahu dia punya, kamu akan nampak dia punya apa kesalahan lagu tu ya. Kalau main lagu kamu record ya. Dia macam simple ya. Rasa sayang, rasa sayang sangat ini, rasa sayang. Dia macam timing tu. Ya, record lagu tu dengan timing anda. Lepas tu anda dengar balik playback, dengar. Lepas beberapa bulan anda dengar balik, anda akan nampak apa yang kekurangan pada diri anda ya. Dia ini terjadi pada diri saya sebab saya dulu pun dia tak ada, jaranglah record lagu dalam YouTube, dan lepas tu saya start to record lagu dalam YouTube. Lepas itulah dari sana mulanya, bermulanya di sananya. Mulanya di sini. Lagu bermulanya. Lepas tu saya start dengar lagu tu, rupanya teruk. Apa yang saya main ni memang tak boleh lagi lah. Tak boleh. Dia punya perkataan tak betul, ini tak betul, timing dia lari, ini lagi. Tu saya dapat lihat balik apa yang kekurangan lagu saya bila saya record. Lepas tu saya jadi maju sebab daripada sana saya dapat belajar, rupanya saya begini, saya kena nyanyi lebih bagus sikit. Dia punya pronunciation ataupun ada member dia bagi pandangan, dia kata lagu ni kau kena main macam ni, lagu ni kurang sikit ya, kurang sikit dia jadi kita dapat belajar ya. Ini ialah yang kelima, kita record lagu kita, record ya. Okey, record lagu, kita dengar balik playback, itu very important ya. Yang keempat, yang keenam selalu tanya soalan ya. Selalu tanya soalan. Apa benda tanya soalan, jangan simpan ya. Kalau kau tengok budak-budak yang suka tanya soalan, budak-budak tu cerdik ya. Dia pandai, dia cerdik. Jadi dia suka tanya soalan sebab dia nak tahu ya. Jadi itu sebab always ask a question ya. Always ask. Itu sebab kalau legendary punya gitaris, luthiers, technician yang bagus ialah mereka yang suka tanya soalan, dan mereka yang selalu seorang yang humble ya, yang humble dan selalu nak belajar, yang menganggap instrumen mereka segalanya. Mereka akan belajar dari sana. Itu orang yang humble, dia akan maju dalam dia punya bidang ya. Jadi dia tanya soalan. Kalau ada soalan, tanya. Tak faham, tanya.
tanya tak apa, tak ada orang gelak kamu punya tanya ya. Jadi itu sebab macam ramai orang juga macam kalau nak tanya saya soalan, sebenarnya ramai orang tanya saya soalan dekat YouTube saya lah. Dia tanya soalan macam-macam soalan tanya ya, daripada luar negeri lah. Dalam negeri pada ditanya nak beli gitar macam mana. Kadang-kadang soalan tu memang soalan yang simple saja. Bagi kita dah tahu, tapi bagi dia tak tahu. Tapi kita kena jawab, kita kena beritahu dia, bagi dia faham. Ramai yang saya dah explain baru dia orang faham ya. Macam pasal soal tali gitar pun sebenarnya ramai orang tak faham ya. Sebab kita selalu buat program-program untuk profesional, buat program-program untuk gitaris yang advance. Tapi kita kena buat program untuk orang yang baru nak belajar gitar. Itu yang penting ya. Orang yang nak belajar gitar, orang-orang daripada kita nak motivate orang belajar gitar ya. Itu sebab yang belajar gitar bertanya soalan ya. Itu sebab penting bagi siapa yang belajar gitar, kalau tak faham tanya ya. Kalau tak faham lagi, ambil kelas lah. Ambil kelas itu cara terakhir lah. Kamu ambil kelas itu habis. Kamu boleh jumpa dengan cikgu anda setiap minggu, jumpa cikgu anda. Di apa soalan yang tertera dalam fikiran kamu boleh tanya dia. Kamu tak faham macam mana orang boleh main gitar macam ni, tak faham, tanya sama soalan ya. Kita boleh share, bagus ya. Itu maksudnya nombor 6 tu kita ask a question ya. Tanya soalan apa yang tak faham ya. Yang ketujuh, tips yang ketujuh ialah gears don't make you play better. Gears don't make you play better, but practice does. Alamak, cakap tersekat-sekat pula. Gears maksudnya kalau anda ada instrumen yang beratus-ratus ribu, pickup yang mahal, efek yang mahal, itu tidak menjadikan anda seorang gitaris yang bagus. Tapi praktis dia menjadikan anda seorang gitaris yang bagus. Praktis ya. Of course ya. Kalau yang beginner nak beli gitar tu, ya kalau anda banyak duit, belilah, tak ada masalah ya. Kalau anda yang sederhana nak beli gitar yang sederhana, main saja. Gitar yang orang putih kata decent, dia yang sedang-sedang, tak terlalu common, tak terlalu mahal, dia tengah-tengah. Kita beli gitar yang senang nak dimain, senang tekan, senang untuk kita tekan. Kalau anda struggle dengan gitar anda, macam mana anda nak belajar? Tak boleh. Kalau anda nak tekan chord pun sakit tangan, tak boleh. Itu sebab gitar anda kena beli dengan profesional, beli dengan orang yang tahu gitar, dia jual gitar untuk anda ya. Jadi dia akan tolong anda untuk buat gitar yang bagus. Orang yang tak tahu gitar, dia pun tak tahu apa yang dijual ya. Ramai yang customer yang beli gitar dekat internet, beli dekat Shopee ke apa mana ke, akhirnya gitar tu tak boleh main, buang gitu je. Sebab gitar tu dia semua tak boleh main sebab dia punya action dia tinggi. Dia punya tinggi, tak boleh main ya. Sia-sia je lah anda buang duit kat sana ya. Itu sebab kalau boleh beli gitar, beli dengan yang orang yang tahulah ya, tahu gitar lah ya. Senang sikit, dari beberapa hal dia akan tolong kamu. Jadi itu maksudnya gears dia tak akan menjadikan anda seorang gitaris bagus. Tapi of course, kalau anda boleh ada gear, ada gears yang bagus, ada gitar yang mahal, okey, belajar. Tapi itu tak garanti anda menjadi seorang gitaris bagus ya. Gitaris yang bagus. Dan apa yang jadi garanti anda jadi seorang gitaris yang bagus ialah anda practice ya. Okey, yang ke-8 ya. Ke-8, gitar anda kena buat setup ya, kena buat service setup. Dalam setiap 4 bulan, 6 bulan anda buat setup ya. Sebab gitar anda kita kena rendahkan dia punya action, dia punya ketinggian tu. Gitar ni dia setiap 6 bulan dia kena buat adjust sikit. Kalau tidak dia akan bengkok. Dia akan
body dia akan lari. Kita tu tak rosak, tapi benda ni memang normal. Body dia akan lari disebabkan oleh cuaca dan sebagainya, ya. Jadi itu sebab anda harus dibuat buat setup, ya, buat setup. Jadi maksudnya anda kena hantar gitar anda untuk technician untuk buat setup. Tali udah buruk, udah karat, jangan main, ya, jangan main. Itu maksudnya anda pastikan condition gitar anda bagus. Kejap ya, kejap. Ya, jadi pastikan gitar anda bagus dan dia tak ada masalah. Jadi tali itu kena tukar. Tali yang karat tak boleh main, tolong ya. Tali karat jangan main ya. Tali dah karat, tukar. Sebab tali karat ni, benda yang karat ni dia sangat bahaya kepada kesihatan anda. Dia karat, dia anda main-main, begitu makan barang, kalau lupa cuci tangan, makan, kena mengkarat. Yang kedua, yang karat tu dia senang makan fret anda. Dia senang makan fret anda. Bila fret anda botak esok, bila anda nak tukar fret, lagi mahal, ya. Itu fret tu dia akan senang makan fret, ya. Okey, faham ya? Jadi pastikan gitar anda dalam kondisi yang bagus. Setiap 6 bulan hantar untuk buat setup. Ya, penting ya. Apa khabar? Say hello to everyone. Asakura hayu. Rosie ya, hello. Daniel ya. Siapa ni? Hopefully you can summarize the 10 point tips here. Okay, later I will summarize ya. Miss your first 60. Okay. Tan KA ya. Tan KA, don't worry. Because everything, every of my live show, the video will be recorded and will be saved. You can replay the video again, and you also can watch the video from the YouTube channel. So I will send you a link. YouTube channel is my name, Lau Kiasun. You can go to YouTube. All the video that I done, I'll keep inside the YouTube, yeah. So you can see that. Don't worry. Thank you for the feedback. Alright, jadi kita setup ya, kita setup. Ini untuk tips lah, untuk beginner ya, tips ya. Tiada soalan lagi tak? Thank you. Yeah, because saya seorang-seorang ni buat live ni, semua kena tengok komen, kena baca, kena reply ya. Okay. Tip yang later I will do a summarize again ya. Tip yang ke-9, practice kurang-kurangnya setengah jam satu hari. Setengah jam kurang hari. Practice kurang-kurangnya lah, sekurang-kurangnya setengah jam satu hari. Satu hari setengah jam. Okay, you practice ya. Practice is sangat penting ya. Practice is sangat penting. Sebab kita punya, kadang-kadang apa yang kita nak buat tu, kita nak main, kita tak dapat. Kita frustrated. Very frust. Cannot do. Kita frust. Kalau kita frust dah, kita tak boleh buat, kita rest. Kita rest, kita tidur, esok kita cuba lagi. Dia kadang-kadang esok kamu cuba lagi, dia dapat ya. Itu sebab dia kamu kena continue practice. Dia bukan macam esok ada kelas, malam ni aku practice semua. Tak boleh. Dia kena practice pelan-pelan. Sebab dia macam kau punya body ya, dia absorb kamu punya permainan tu. Dia semalam macam ni, dia semalam ni macam ni, dia dapat, dia balance. Lepas tu dia dapat absorb one by one benda yang tak boleh buat semalam. Hari ni udah boleh sikit dah. Jadi hari esok lusa, udah boleh, dah senang dah. Dia macam tu. Dia memang gitar ni, dia memang macam tu ya. Di music, art dia memang gitu ya. Dia practice, dia memorize. Jadi sebab kenapa ya? Sebab music ni dia sebenarnya music ni orang tak faham. Music ni dia koordinasi. Dia coordination ya, sebab dia kadang-kadang kita
kita faham. Cikgu kata, okay, use your third hand to play this one, your third finger to play, fourth finger to play, plug like this. Okay, I understand. Bila nak buat, tak boleh buat. Sebab apa yang anda visual dan apa yang anda nak practice, dia berlainan. Dia berlainan, ya. Dia berlainan. Anda tengok, you understand. Nanti cikgu kata, use your third hand to play, third finger to play. You understand, yes, no problem. But when you want to do it, you cannot do. Because your coordination, yeah. Because you have to use left hand, you have to use the right hand, you have to see the note, then you gotta see the alignment here, where's the string. So this thing, by practicing, you are able to do. Yeah, you trust me. By practicing 30 minutes, you're able to do that. So you practice, you do it. Today you do, tomorrow do, third day you do. Third day you can do easily. The fourth day kacang putih dia senang dia. So that's the thing, the music. You cannot like one day hantam all, tak boleh. Dia kena slowly, one by one, ya. Barulah kamu apakah? How are you? Hi Hanif, how are you everyone? Thank you for coming everyone, ya. Jadi dia sebab dia punya music ni lah koordinasi. Dia koordinasi, ya. Lepas tu kau main, kamu akan dapat slowly dapat. Sebab bagi orang tak biasa, dia akan kekok. Dia memang kekok punya, tak boleh main dia kekok. Dia umpama macam ni, ya. Kamu gunakan tangan kiri. Kalau kamu orang yang right hand, ya, dia gunakan left handed. Ambil tangan kiri kamu cuba potong sayur, tengok, potong bawang, tengok, boleh tak? Kalau kamu lah memang yang menggunakan tangan kanan, ya, cuba tengok, ambil tangan kiri potong sayur, tengok, boleh tak? Kamu macam kekok, macam dah takut dah macam dia macam tu. Tapi kamu dah lama guna tangan kiri, dah potong, dia dah okey dah. Dia macam tu, dia music dia macam tu, ya. Itu sebab kita memang menggalakkan kamu untuk praktis, ya. Dia mesti praktis. Sebab macam dulu saya mengajar gitar, kalau student tu kita jumpa dia orang seminggu sekali, kelas seminggu sekali kan. Jadi kita akan bagi mereka homework, bagi mereka kerja rumah lah. Balik rumah dia praktis. Student dia kena praktis setiap hari, ya. Setiap hari. Kalau lesson hari Jumaat, dia kena praktis malam, udah Sabtu praktis, Ahad praktis, Isnin praktis sikit, itu Selasa praktis. Dia tak boleh macam kalau Jumaat ada kelas, hari Khamis baru praktis. Mesti tak boleh jalannya, ya. Tak boleh jalannya, tak boleh. Sebab dia akan praktis. Itu sebab dia memang practice make perfect, ya. Practice make perfect. Jadi lepas tu baru dia boleh masuk kelas tu, dan dia akan sambung untuk homework yang seterusnya, yang lebih susah sikit, ya. Jadi itulah sebab muzik ni. Sebab ramai orang tak faham belajar muzik. Dia kata kalau belajar muzik, biasanya belajar muzik dia punya duration setengah jam ataupun 1 jam aja. Ada ramai murid kata, alah, setengah jam mana cukup. Sebenarnya cukup. Sebab cikgu dia hanya bagi kamu kerja rumah, homework untuk kamu praktis. Kalau 10 student, biasanya 8 pun tak boleh buat lah, ya. Jadi yang rajin dia akan boleh buat, ya. Jadi itu sebab muzik ni dia koordinasi. Dia kena practice at least 30 minutes a day. At least, ya, 30 minit, ya. Okey, yang poin terakhir, always play, try to play music in front of your friend. Kalau belajar, ya. Campfire, go to camping. Lepas PKP ni kita boleh buat camping. Campfire, main lagu. Kamu semua orang terhibur lah, ya, menyanyi. Cuba main lagu depan khalayak ramai. Cuba buat, ya. Ataupun main untuk kau punya kawan, main depan dia. Kamu punya siapa, ya, kawan member, main untuk mereka. Kalau ada parti, main. Jadi dia sebenarnya mengajak anda menjadi seorang yang stable esok. Main gitar dia akan stable. Sebab anda sudah mula bermain di public. Sebab bermain dekat public dengan main dekat rumah, sendiri main memang berbeza, ya.
dia berbeza macam a lot of different lah. Memang beza, memang ketara lah ya. Bila anda main dekat public, anda akan rasa tangan anda menggeletar kadang-kadang. Saya masih ingat lagi masa mula-mula first time saya perform ya. Perform dekat sekolah lah. Oh, takut. Memang takut. Sebenarnya bukan orang nak gelak kamu, sebab kamu sendiri takut. Itu perasaan sendiri, yang sendiri punya your enemy is yourself. Itu sebab kalau orang yang nak main bagus, cuba main. Kalau ada birthday dekat family punya, ada birthday, main lah, main lagu tu lah, main lagu apa-apa lah. Jadi kamu boleh maju ya. Boleh maju. Jadi dia begitulah ya. Okey, kita balik semula kepada 10 tips tadi. 10 tips tadi untuk beginners yang nak belajar muzik. Yang pertama ialah cuba habiskan lagu anda. Setiap kali anda belajar, complete your song every time you practice ya. Complete your song. Choose the right song for yourself. Untuk tip yang pertama ya, don't use a difficult song to practice. Play a song according to your standard ya. Number 2, keep your guitar outside from your guitar bag and your guitar hard case. Buy a guitar stand, put up outside, so you will practice more and more. Okay? Okay, number 3, make a nice sound. A nice sound, whatever chord you press, whatever thing you play, make a nice sound. Yeah? Nice sound. Don't make an ugly sound. Yeah? Number 4, play in time. Lagu yang anda main, dia punya timing mesti dah betul. Timing, kira timing ya. Timing jangan lari, kira timing. 2, 3, 4 timing ya. Yang kelima, record apa yang anda main dan anda playback, anda dengar, cari kesalahan apa yang salah, yang anda main tak betul ya. Sebab melalui record anda boleh dengar, anda ada masa dengar, bunyi ini macam kuat sangat lah, itu tali nombor 5 ni kuat sangat, anda dapat memperbaiki ya. Yang keenam ialah sentiasa tanya soalan. Always ask question. Tanya soalan, tak faham tanya member yang tahu, tanya ya. Bro, macam mana nak main ni ya? Macam mana nak strum macam ni? Tanya soalan, jadi anda maju ya. Selamat Suryan tu. How you doing? Yang ketujuh, gears don't make you a better player lah. Maksudnya, nak jadi seorang pemain gitar yang bagus, anda kena praktis, bukan hanya beli barang-barang yang mahal. Maksudnya kalau anda banyak 10 gitar, 100 gitar, tapi kalau anda tak praktis pun tak guna ya. Maksudnya benda gitar yang mahal-mahal bukan menjadikan anda seorang gitaris yang bagus. Apa yang menjadikan anda seorang gitaris yang bagus ialah anda praktis ya. Maksudnya anda kena praktis lah ya, praktis. Yang ke-8 ialah selalu buat gitar anda selalu buat setup ya, buat setup. Gitar anda kena buat setup ya. Jadi maksudnya kena buat service, check dia punya neck alignment, rendahkan, dapatkan bunyi intonation yang betul semua. Macam kereta anda lah, kalau ada lari, alignment lari, asyik lari ke sini, lari sini, anda kena buat alignment balik. Kalau tidak, anda susah nak bawa kereta ya. Itu sebab itu macam gitar pun ada dia punya alignment juga ya. Yang ke-9, praktis sekurang-kurangnya 30 minit satu hari ya. Sekurang-kurangnya ya, 30 minit sehari. Kalau anda praktis 3 jam, lagi cantik ya, lagi cantik ya. Kalau anda praktis 2 minit, itu tak boleh lah. Dia setengah jam ya, at least ya, setengah jam ya. So yang ke-10 je lah, cuba perform ya. Bila saya cakap perform ni, bukan anda perform dekat stadium negara, bukan. Perform tu anda perform mungkin depan mak gue ke, isteri ke, member ke, siapa ke, main. Okay, aku main lagu untuk kau ni. Dia anda dapat maju dengan cepat. Orang yang perform ya, orang yang main yang bagus ialah orang yang suka perform. Kamu tengok banyak gitaris yang bagus sebab mereka ialah performer.
Sebab bila mereka nak perform, mereka kena practice. Sebab make sure bila dia perform, so tak ada masalah, tak ada main salah. Bila dia practice tu dia majulah. Ya. Jadi itu sebab orang yang perform dia the playing is very good. Orang yang pergi exam dia playing pun very good. Kalau dia exam dia kena practice. Ya, orang yang tak perform dia tak practice lah. Dia biasa je, ya. Jadi itu yang 10 tips untuk harap untuk siapa yang dengar yang baru nak belajar gitar, harap anda faham. Kalau tak faham anda boleh komen, ya, inbox saya pun boleh. Jadi saya akan terangkan, ya. Anda boleh jumpa saya kalau besok MCO dah tak ada, boleh datang jumpa saya dekat kedai, ya. Kedai kita boleh bincang, minum kopi, ya. Jadi kamu tanya soalan, tak ada masalah, ya. Semuanya free of charge. Ya, memang saya bagi tip untuk semua orang main gitar, ya. Sebab kerja saya ialah saya nak bagi motivasi untuk sebanyak ramai yang budak-budak yang nak belajar gitar, bagi mereka motivasi mereka boleh belajar gitar, ya. Sebab belajar gitar ni anda tak akan menyesal dalam hidup anda, ya. Okey. Jadi saya akan upload video ni dalam YouTube, dan saya akan mungkin saya akan letak kat sana bagi Mr. tadi tu, bernama dia Eddie Hang. Bernama dia, ni member, banyak member masuk ni. The Minute. Syafiq boleh bagi tips gitar elektrik, beli gitar elektrik. Okey Syafiq, kalau nak beli gitar elektrik, dia tengok bajet lah, ya Syafiq, ya, bajet dia. Sebab beli gitar elektrik anda kena beli gitar dengan amp, ya. Gitar dengan amp. Jadi itu pertama. Yang kedua, tengok apa yang anda suka main. Kalau kau nak beli gitar Les Paul, ataupun nak beli Strat, ataupun nak beli yang F-hole punya, ya, ataupun Telecaster, dia bergantung, ya, bergantung pada apa yang macam kau nak beli kereta, ya. Kau nak beli kereta apa ni sekarang? Nak beli kereta macam Paradua, ataupun nak beli kereta yang SUV, ataupun nak beli kereta apa tu, pickup, ya, pickup yang roda besar tu, ataupun nak beli kereta kecil macam Myvi. Dia begini, ya. Kalau anda nak beli kereta tu hanya nak bawa daripada rumah anda pergi ke pasar beli sayur balik rumah, pergi pasar beli sayur balik rumah, saya rasa anda tak payah beli kereta yang 4-wheel drive tu lah, saya rasa lah. Tapi kalau anda memang ada kebun, nak masuk kebun, kadang-kadang nak masuk kebun, nak bawa baja, bawa barang, angkat barang, anda kena ada kereta 4-wheel drive, ya. Ya, maksudnya begini, kalau anda suka main lagu-lagu yang terlalu heavy, sangat heavy, ya, metal, mungkin gitar macam Les Paul pun sedap, ya, gitar Les Paul sedap, dia tone dia sedap. Kalau anda suka buat lagu macam rhythm, mungkin Strat, ya, gitar simple Strat, dia macam kereta sedan, boleh buat rhythm, boleh buat ini, buat tu, dia begitu dia punya perumpamaan dia, ya. Itu sebab kita boleh cerita lah itu kemudian lah, ya. Jadi see what you need, ya. Kalau aku ni suka jazz, janganlah beli gitar metal. Janganlah kau beli gitar yang flat rose tu main jazz. Belilah gitar yang F-hole macam BB King tu, ya, ada lubang tu kan. Dia sedap, bunyi dia sedap. Okey, faham, ya? Okey, mungkin kita stop lah setakat ini saja hari ini. Kita akan jumpa lagi di masa akan datang. Kalau saya ada apa-apa tips, saya akan cerita kat sini. Sebagai sharing, ya, sharing terutamanya untuk member yang beginner, ya, daripada kawan-kawan yang beginner nak belajar gitar, segan nak tip,
boleh ikuti program Sembang Santai ni lah. Kita akan cerita pasal muzik, ya. Okay, thank you again. Nama saya Lau. Sila PM kalau ada persoalan, ya. Terima kasih. Jadi hari ni ialah sampai sini, iaitu 10 tips untuk beginner cara nak main gitar, ya. Terima kasih. Kita jumpa lagi. Ciao. Bye bye.